anda semua tahu, Bank Simpanan Nasional adalah salah satu institusi badan kewangan yang giat mempromosikan simpanan di kalangan rakyat Malaysia. Jadi sebab itu Bank Simpanan Nasional adalah sinonim dengan produk sijil simpanan premium yang telah berada dengan kita sejak tahun 70-an lagi. Jadi untuk meningkatkan kesedaran daripada habit menabung, kami telah menyediakan bermacam-macam program dan aktiviti di mana promosi dan aktiviti ini adalah untuk menggalakkan semua rakyat Malaysia daripada golongan kecil hingga ke golongan orang dewasa untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai produk sijil simpanan premium kami. Kempen setiap bulan kami jalankan. Kami telah mengadakan roadshow pada setiap negeri daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Jadi setiap bulan kami akan mengadakan bermacam tawaran hadiah untuk menggalakkan simpanan. Daripada minimum RM10, anda semua boleh layak menabung dan berpeluang memenangi hadiah-hadiah yang ditawarkan. 102 cawangan dan of course dalam kita punya strategic plan, kita mempunyai plan-plan tindakan untuk membuka lebih cawangan. Walau bagaimanapun untuk masa sekarang ni memandangkan kita punya 402 cawangan dan juga kita disokong oleh ejen bank di segenap tempat, kita lebih prefer untuk pergi secara organik. Maknanya berdasarkan pada keadaan semasa dan potensi-potensi bisnes yang ada. InsyaAllah untuk tahun 2014 kita telah membuka 3 cawangan baru di utara Semenanjung, dan insyaAllah pada tahun depan berdasarkan kepada keadaan semasa dan juga berdasarkan kepada kalau kita pun berdasarkan kepada keperluan MOF di mana kita menyokong inisiatif-inisiatif pihak kerajaan, insyaAllah kita akan cuba mencapai sasaran berada di setiap segenap tempat untuk memudahkan perbankan untuk semua penduduk di Malaysia. Terima kasih, Jazlan. Kembali kepada Puan Nilam. Sekarang ni pihak kerajaan melalui Bank Negara telah menjalankan, banyak melaksanakan untuk kita mengawal kehutangan isi rumah. So macam mana Puan nak relatekan tadi dengan kempen yang BSN tengah laksanakan? Okey, inisiatif yang berjalan sekarang ni, kempen yang kita jalankan sekarang ni adalah bukan kempen untuk untuk spend ataupun untuk berbelanja. Kita hanya menggalakkan tabungan di mana kami memberi berbagai-bagai insentif dan juga pulangan yang menarik untuk menarik tabungan di kalangan semua rakyat daripada kecil hinggalah besar. Jadi kalau kita ada sikap sedemikian daripada dipupuk sejak daripada kecil, saya rasa tabiat untuk menyimpan tu masih ada di dalam diri kita masing-masing, dan kita harus berdisiplin dalam membelanjakan wang yang kita ada dan tidak berbelanja lebih daripada apa yang kita dapat. Jadi inisiatif yang diperkenalkan oleh Bank Negara adalah untuk membendung gejala keberhutangan yang serius. Sejak kita dapati buat masa sekarang ini, gejala keberhutangan yang serius ini agak membimbangkan, di mana penggunaan kad kredit adalah di tahap maksimum dan tidak dapat melansaikan hutang dengan pada jadual yang betul. Jadi gejala-gejala sedemikian adalah tidak baik untuk perkembangan ekonomi juga. Jadi sebagai sebuah bank yang berdedikasi dan bertanggungjawab, kami rasa Bank Simpanan harus memainkan peranan sebagai bank simpanan yang terunggul di Malaysia. Ribuan terima kasih kepada dua jemputan istimewa kita, Puan Nilam dan Cik Azlan. Terima kasih. Ya. Ini di studio ini kita ada bersama saya Encik Hafiz, pengarah negeri Perak, dan juga bersama saya di sebelah saya Encik Said Azmi, pengarah negeri Johor. Topik kita pada hari ini adalah mengenai deposit, bagaimana bank ingin menggalakkan
deposit building di Bank Simpanan Nasional. Pertama kali saya ingin menghantar soalan kepada Encik Hafiz ya. Encik Hafiz, bagaimana Bank Simpanan Nasional ingin menggalakkan simpanan di kalangan muda-muda iaitu dan juga di kalangan student-student untuk menggalakkan simpanan. Soalan pertama kepada Encik Hafiz. Okey, terima kasih Encik Sofian kerana menjemput saya ke program Bual Bicara Encik Sofian pada pagi ini. Banyak strategi sebenarnya untuk kita meningkatkan deposit di BSN. Saya ambil konteks di negeri Perak lah contohnya. Salah satu strategi yang kita akan laksanakan dalam tempoh terdekat adalah untuk meneroka pasaran di kaum Cina, di mana kita akan mewujudkan satu jawatan yang mana jawatan ini khusus kita namakan Bagai Perhubungan untuk Komuniti Cina, yang mana tugasnya adalah untuk meningkatkan penyertaan kaum Cina di Bank Simpanan Nasional. Jadi kita jangkakan akan ada pertambahan sebanyak 20% dalam tempoh 3 bulan untuk produk Jero terutamanya. Encik Hafiz, bagaimana kita hendak balance kan, iaitu kita juga ingin menggalakkan tabungan, menggalakkan simpanan. Di samping itu kita juga ingin customer untuk berbelanja, untuk menaikkan ekonomi negeri kita. Bagaimana kita untuk cari dia punya balance between simpanan dan juga berbelanja? Terima kasih Cik Ustaz untuk soalan tu. Walaupun tak ada dalam skrip, terima kasih. Kita dalam keadaan dalam kita menjanakan deposit untuk economic circulation kita katakan, kita perlu ada ruang untuk berbelanja. Jadi kita wujudkan saluran dengan adanya debit card BSN. Kita menggalakkan penabungan dan kita menggalakkan juga perbelanjaan supaya mewujudkan kita menggerakkan ekonomi kita sendiri. Okey. Encik Said Encik Said, macam Encik Hafiz cakap, baru-baru ni BSN telah mengeluarkan kad debit Visa yang baru. Bagaimana negeri Johor BSN negeri Johor dapat merancang kempen-kempen untuk menggalakkan orang ramai untuk mengambil BSN Visa Debit ini. Apakah kempen-kempen yang dilancarkan oleh BSN bagi membantu orang ramai untuk menarik minat mereka untuk memiliki kad debit BSN ini? Terima kasih Cik Sofian. Kita di BSN, pertama kita tak boleh nak lupakan kepada pelanggan-pelanggan yang selalu datang di Bank Simpanan Nasional. Kita ada 398 cawangan. Kita menggunakan pakai saluran-saluran cawangan ni untuk kita maklumkan kepada pelanggan-pelanggan yang sedia ada. Sedia ada ni kebanyakan mereka ni dia datang ke bank ni hanya untuk menyimpan ataupun untuk withdraw, untuk mengeluarkan kewangan mereka. Jadi kita menggunakan pakai kaki tangan kita. Kita ada kita punya customer service di depan untuk kita maklumkan pada mereka. Seandainya pelanggan tersebut menunggu agak lama di Bank Simpanan Nasional, kita menggalakkan mereka untuk menemui pelanggan kita, menerangkan tentang produk-produk kredit kad, Visa debit yang kita ada lain. Kredit kad tu different, Visa debit tu adalah untuk pengeluaran guna pakai akaun mereka yang sedia ada. Kebanyakan pelanggan ni kadang-kadang mereka masih tidak mengetahui kemampuan sebenar Bank Simpanan Nasional lah. Kita ada Visa debit, kalau di bank-bank lain mereka mungkin mempromosikan Visa debit mereka, tapi di Bank Simpanan Nasional kita dah sedia ada Visa debit kita dan boleh digunakan pakai di seluruh saluran-saluran di supermarket, di hotel-hotel antarabangsa, di segala-gala tempat yang ada tu memang sebenarnya boleh digunakan pakai. Jadi matlamat kita yang utama ialah menerangkan dulu kepada pelanggan-pelanggan kita yang sedia ada.
kita boleh menembusi pasaran sektor swasta dan juga sektor government. Jadi yang ini pun adalah satu saluran yang kita guna pakai. Kita galakkan kita punya eksekutif jualan kita untuk bila mengedarkan bila berjumpa dengan agensi-agensi kerajaan, bila berjumpa dengan agensi-agensi swasta, mereka juga tidak lupa selain daripada menggalakkan pembiayaan, kita juga menggalakkan mereka untuk menyimpan dengan Bank Simpanan Nasional dan seterusnya menggunakan pakai Visa debit kita. Terima kasih Encik Syed. Encik Syed, macam mana respon daripada orang ramai mengenai kad baru yang dikeluarkan oleh BSN itu, kad Batman, kad BSN Visa Debit? Ramai ke orang yang datang untuk memiliki kad ni? Okey, sebagaimana bank-bank lain, kadang-kadang kita nakkan sesuatu ikon ataupun kita menggunakan pakai sesuatu yang menarik minat kepada pelanggan-pelanggan. Jadi kita tahu Superman, kita tahu banyak cerita-cerita filem Hollywood yang menarik minat kepada generasi muda sebagai contoh. Jadi disebabkan itulah kita introducekan kita punya Visa Batman kita. Jadi dengan ini kita percaya dengan kita mengedarkan kad baru Batman ni, sasaran kita adalah lebih kepada mereka-mereka yang kita panggil yang graduate, mereka-mereka yang baru sahaja melepasi tahap pendidikan tinggi, untuk kita galakkan kepada generasi-generasi sebeginilah. Okay. Terima kasih Encik Syed dan juga Encik Hafiz. Kita tahu bahawa kad debit BSN ini dikeluarkan adalah untuk membantu government untuk mencapai untuk menggalakkan orang ramai untuk move to cashless society. Terima kasih kepada Encik Hafiz dan juga Encik Syed yang kerana sudi datang ke studio pada hari ini. Oleh itu saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat datang kepada tuan-tuan sekalian. Di sini kita ada Encik Rani dari Kedah dan Encik Azam dari Sabah. Baik, hari ini kita akan membincangkan tentang macam mana kita meneroka pasaran untuk memasarkan produk-produk kita di BSN. So, saya mulakan dengan Encik Rani dulu. Ceritakan pengalaman Cik Rani, bagaimana Cik Rani memasarkan produk-produk di negeri Cik Rani. Okay, terima kasih Cik Zamri. Sebenarnya kalau mengikut pasaran pada tahun lepas, kita tidak menghadapi banyak masalah untuk menjual produk pinjaman peribadi kita ni. Tetapi apabila Bank Negara mengubah dasar daripada 20 tahun kepada 10 tahun, kita menghadapi sedikit masalah untuk mencari dan mendapatkan pasaran baru. Jadi untuk balance up antara sasaran yang telah dibagi, kita terpaksa work out sasaran-sasaran baru. Jadi antara aktiviti yang kita buat pada bulan lepas, contohnya kita dah masuk ke pasaran-pasaran yang kita katakan kita kena pasti sebagai rural area, di mana kita terpaksa masuk, di mana sebelum ini kita tak bagi fokus. Contohnya di kawasan-kawasan pedalaman, contohnya di Baling, kalau di Kedah, Kuala Nerang, kawasan-kawasan remote. Itu antara aktiviti yang kita buat masa ini, dan kita dapati there is untapped market yang kita berjaya dapat. Ya, terima kasih Encik Rani. Bagaimana pula dengan Encik Azam? Apakah halangan-halangan yang berada di negeri Sabah? Cabaran utama yang paling ketara sekali adalah dari segi accessibility itu sendiri terhadap informasi terhadap produk-produk itu sendiri. Jadi mungkin dari segi satu, kita tengok dari segi aspek orang kata dari segi maklumat, bagaimana maklumat itu disampaikan. Yang kedua adalah dari segi aspek bagaimana tim kita ataupun kaki tangan kita bergerak untuk melakukan aktiviti marketing tersebut. Jadi negeri Sabah seperti juga negeri Sarawak, yang mana dari segi aspek geografikal itu agak mencabar. Jadi accessibility untuk pergi dari satu tempat ke satu tempat itu adalah amat mencabar. Jadi biasanya kita akan pergi dalam satu grup.
Dan bila kita pergi dalam satu kumpulan ni, kita akan telah sediakan beberapa assignment untuk mereka. Sama ada aktiviti marketing itu akan dibuat di kawasan bandaran ataupun di kawasan sekolah, berdasarkan produk-produk yang kita nak fokuskan sendiri. Jadi biasanya kita akan fokuskan pada dari segi aspek, katakanlah macam sekarang ni, dari segi aspek personal loan ataupun dari segi kad kredit itu sendiri. Dan macam BSN juga sejajar dengan mandat Bank Simpanan Nasional untuk menggalakkan aktiviti simpanan, kita pun juga pergi ke sekolah-sekolah untuk menggalakkan pembukaan akaun-akaun supaya kita bukan hanya dapat meningkatkan lagi deposit base di Sabah, terutama juga untuk menyediakan orang kata dari segi customer base kita pada masa hadapan. Jadi bila kita melakukan projek yang kita panggilkan sebagai gerak gempur ataupun nama-nama lain, biasanya kita akan berada di satu lokasi itu dalam tempoh katakanlah 2 hari ataupun 3 hari, supaya dari segi aspek capaian dan juga aspek penerangan produk-produk yang kita ingin lakukan dapat kita lakukan secara lebih efektif dan memberikan satu impak pada Bank Simpanan sendiri. Ya, terima kasih Encik Azam dan Encik Rani kerana sudi datang ke studio. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah maklumat-maklumat yang boleh diutarakan untuk pada masa ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Apakah strategi BSN untuk menggalakkan penyimpanan untuk SSP ini? Terima kasih Encik Azman. Assalamualaikum, selamat pagi. Kita tahu bahawa ada persoalan tentang halal haram produk ini. Pihak bank telah pun memastikan ianya merupakan syariah compliant, patuh syariah, dan kita pastikan orang Islam tidak was-was untuk membeli produk ini. Jadi bila ada was-was, kemungkinan kita tak boleh nak memasarkan jauh. Jadi dengan patuh syariah, kita telah pastikan bahawa tidak ada was-was, bahawa pelaburan mereka adalah halal. Dan kita beri juga pulangan kepada pembeli-pembeli kita dengan memberikan dividen, dengan memberikan pulangan kepada mereka. Dan kita masa menjual ni kita beri akad supaya mereka tahu bahawa inilah proses perniagaan cara Islam. Maksudnya Tuan Haji, apa SSP ni adalah satu patuh syariah punya produk. Ya, patuh syariah. Jadi tidak boleh diragukan tentang pelaburan-pelaburan kita sini. Okey. Untuk pertanyaan untuk panel kedua kita. Cik Fred So, macam mana yang dari segi pulangan kepada penyimpan? Okay. Okay, firstly, I would like to apologize that I have got to answer this in English. I think it's easier for me to express in English. Yeah. Okay, right. So what was the what was the question? Soalan saya lah, apakah customer yang soalan saya return daripada customer. Okay. Pulangan kepada consumer. Actually, SSP is a product that's very unique. Actually, unique to PSN. No other banks in Malaysia has been mandated actually to carry out this program. So it's just that the only problem right now is that there's actually a lot of benefits, with regards to SSP. However, in terms of the awareness of the market, there are so many people, especially in other communities except for the Malay community, knows about this product.
the benefits and the features of this product. So one main task that we are in BSN is asked to, we feel that the awareness of this program is not there, and therefore we have to actually educate the public as to what the features are with regards to this product. So at the end of the day, I think that we have to carry out a lot of awareness program, go down to the ground, do a lot of publicity, and actually maybe approach the public as to what we are and what we can do and what are the benefits to the people. Saya rasa jawapan daripada panel-panel kita agak jelas, dan saya rasa masyarakat di luar akan faham apa produk kita. So untuk kali ini perbicaraan kita untuk topik SSP di BSN, saya rasa itu soalan yang dapat masyarakat dapat mengetahui apa produk yang BSN tawarkan. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam satu Malaysia diucapkan kepada para penonton kita di rancangan Secawan Kopi. Pada pagi ini kita ada dua orang tetamu istimewa yang didatangkan khas daripada Bank Simpanan Nasional, iaitu Encik Ahmad Lakfan, Timbalan Ketua Eksekutif, dan juga Encik Mazlan, Pengarah Negeri bagi Negeri Pulau Pinang. Seperti yang kita sedia maklum, Bank Simpanan Nasional merupakan bank yang pertama mengenalkan konsep ejen bank berdaftar di Malaysia. Jadi saya ingin meminta sedikit ulasan daripada Encik Ahmad Lakfan, apakah perkembangan terkini berkaitan dengan EBB yang boleh Encik Lakfan sampaikan kepada rakyat Malaysia. Okay. Terima kasih Encik Shazan, dan terima kasih kerana menjemput kami ke studio bagi berkongsi maklumat tentang ejen banking yang dipelopori oleh BSN semenjak dari tahun 2012 lagi. So rasanya elok saya ceritakan serba sedikit bagaimana idea ejen banking ini ditimbulkan, ya. Jika kita melihat kepada financial blueprint of the Bank Negara, dalam salah satu agenda di dalam financial blueprint itu adalah berkenaan dengan financial inclusion, atau dalam bahasa Melayunya adalah keterangkuman kewangan, di mana bagi mencapai status negara membangun pada tahun 2020, Malaysia sekurang-kurangnya mesti mencapai peratusan sebanyak lebih kurang 90% ke atas dari segi financial inclusion. Pada masa ini, because of the agent banking, peratusan financial inclusion dah dapat dicapai sepenuhnya, di mana boleh dikatakan di semua daerah yang dikategorikan oleh Bank Negara telah wujudnya ejen-ejen banking. Jadi BSN telah diberi mandat oleh Bank Negara untuk memperkembangkan ejen banking dan seterusnya mencapai tahap financial inclusion sebanyak 100%. Dengan kata lain, semua populasi di Malaysia, tak kira di luar bandar, dalam hutan ke, dekat rumah panjang ke, mempunyai capaian kepada perkhidmatan perbankan. Jadi itu adalah matlamat utama pewujudan ejen banking. Tuan-tuan, sebagai pengarah Negeri Pulau Pinang, saya ingin maklumkan kita mempunyai sebanyak 262 ejen yang berdaftar di Negeri Pulau Pinang. Dan ejen-ejen ini bergerak aktif dan ia memberikan satu sumbangan yang besar, ya, kepada bukan saja kepada masyarakat, kepada perbankan di negara kita. Sebagaimana yang tuan-tuan tahu bahawa inisiatif ini adalah salah satu inisiatif yang terunggul, yang Bank Simpanan telah jalankan.
kita mendapat banyak pujian daripada penduduk, terutamanya di negeri Pulau Pinang, di mana ejen-ejen ini telah banyak membantu masyarakat untuk mendapatkan perkhidmatan perbankan tanpa pergi ke cawangan-cawangan. Contohnya di Pulau Pinang, kita ada banyak rumah-rumah pangsa ataupun apartmen-apartmen yang mempunyai ejen-ejen bank. So penduduk tak perlu lagi untuk akses untuk mendapatkan perkhidmatan bank dengan pergi ke bank-bank. So di samping itu juga ejen-ejen ini juga menjadi salah satu kios untuk mendekatkan masyarakat. Kita ada menjalankan program-program bersama dengan ejen-ejen ini untuk meningkatkan kepahaman mereka tentang perbankan, terutama tentang produk-produk bank, bukan sahaja urusan keluar masuk, tetapi produk-produk lain yang kita boleh sampaikan kepada mereka. Boleh saya tambah sikit, Cik Sazan? Ya, silakan. Kita punya strategi di BSN bila melibatkan masyarakat di bandar. Kalau kita lihat kebanyakan di bandar, populasinya adalah agak begitu tinggi, kerana terdapat banyaknya kondominium, apartmen dan sebagainya. So strategi BSN adalah untuk memastikan di setiap kondominium dan setiap apartmen di mana-mana sahaja di sekitar Kuala Lumpur, di bandar-bandar besar, sekurang-kurangnya terdapat satu ejen. Kerana matlamat ejen banking adalah untuk memberi kemudahan kepada pelanggan BSN dalam menjalankan urusan-urusan perbankan. So apabila saya menyebut tentang target ataupun apa yang kita nak capai dari segi bilangan ejen dalam masa 3 tahun, iaitu 10,000 ialah termasuk di mana semua perumahan di sekitar bandar-bandar besar ni akan mempunyai ejen bank berdaftar. 10,000 Cik Lafan? Ya. Saya tertarik dengan ulasan Cik Lafan berkaitan dengan financial inclusion tadi. Baik. Jadi bagaimana Cik Lafan ataupun BSN melihat dengan adanya EBB ni, perbankan tu akan menjadi sesuatu yang relevan di masa hadapan dengan pertambahan EBB itu di pasaran. Okey, terima kasih. Pada awal kenyataan saya tadi adalah melibatkan keterangkuman kewangan. So bagi mencapai negara maju ataupun pada tahun 2020, Malaysia seharusnya mempunyai financial inclusion punya peratus yang tinggi. So dengan adanya ejen-ejen di seluruh pelosok negara, dia akan stimulate the economy, di mana ia akan membantu meningkatkan tahap ekonomi di satu-satu kawasan di luar bandar tersebut. So itu secara tak langsung akan membantu dari segi pembangunan ekonomi negara Malaysia secara keseluruhannya. Okey. Terima kasih saya ucapkan kepada Cik Lafan dan juga Cik Mazlan. Ya, para penonton sekalian, kita pun tidak mempunyai masa yang banyak. Jadi satu topik yang menarik di sini seperti yang telah disampaikan oleh diterangkan oleh para ahli panel kita. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pada pagi ini kita ada satu topik yang menarik untuk kita perbincangkan, di mana Bank Simpanan Nasional telah pun melaksanakan ejen perbankan di seluruh negara. Tetapi cabaran pada masa ini adalah untuk kita memberikan perkhidmatan kita di negeri-negeri yang sudah pun kita tahu sangat maju seperti Selangor dan juga Kuala Lumpur. Mungkin selama ni tak ada masalah untuk negeri-negeri yang terletak di kampung-kampung, di serut-serut dan sebagainya, tetapi untuk negeri-negeri yang sangat pesat membangun seperti Selangor dan Kuala Lumpur, apakah cabaran yang mereka lalui untuk memperkenalkan ejen-ejen perbankan ini?
So bersama kita pada hari ini adalah pengarah negeri BSN Negeri Selangor Encik Komarudin dan juga pengarah negeri BSN Kuala Lumpur Puan Nuraini. So saya lontarkan soalan ini kepada Encik Komarudin tentang cabaran yang dihadapi untuk melancarkan ejen-ejen perbankan di negeri Selangor. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya untuk hadir dalam program pada pagi ini. Dan dalam kesempatan ini saya boleh berkongsi sama berkaitan dengan cabaran-cabaran dan peluang-peluang yang ada dalam ejen banking Bank Sempadan Nasional. Untuk Selangor kita diberi mandat sekian banyak untuk mewujudkan ejen banking. Dan sehingga hari ini kita ada 540 ejen banking yang berada di seluruh negeri Selangor. Dan berkaitan dengan cabaran, memang pada awalnya memang tentunya ada cabaran kerana untuk memahamkan masyarakat keperluan apa manfaatnya ejen banking. Ini merupakan satu cabaran pada awalnya. Tetapi dalam kita hendak memenuhi inclusiveness dalam perbankan sebagaimana yang dikehendaki oleh Bank Negara, kita mengambil kesempatan di bandar. Walaupun ini lebih kepada luar bandar, tapi kesempatan di bandar juga ada. Contohnya di flat-flat atau kelompok-kelompok apartmen yang besar. Di sinilah kita perlu letak ejen banking kita supaya pelanggan-pelanggan yang ada di persekitaran vicinity berkenaan berpeluang untuk menggunakan perkhidmatan ini, tidak perlulah pergi ke cawangan-cawangan bank. Dan kita tahu di Selangor ada koridor-koridor yang boleh kita katakan koridor luar bandar. Seumpama macam Sungai Pelik, Hulu Selangor dan sebelah Sabak Bernam sana, di mana bank-bank dari segi jangkauannya juga agak jauh. Dan di sinilah kita mengambil kesempatan untuk mewujudkan ejen, dan ejen ini boleh main peranan dalam konteks memenuhi kehendak pelanggan di persekitaran itu. So saya kira ini kita akan berterusan untuk memenuhi keperluan dan kehendak kerajaan itu. So saya rasa itulah matlamat kami dan cabaran kami yang kami ada. Okey, kalau kita bercakap tentang negeri Selangor tadi, Cik Omar, mungkin di negeri Selangor itu sendiri masih lagi ada kampung-kampung ataupun tempat-tempat yang belum diteroka. Tetapi untuk Kuala Lumpur itu sendiri, adakah masih ada tempat yang tidak ada akses perbankan yang perlu kita hantar ejen-ejen ataupun kita lantik ejen-ejen di kawasan Kuala Lumpur? Macam mana Puan? Okey, mula-mula terima kasih ya Tuan. Tak dinafikan ya, perbankan cawangan pada peringkat awalnya, perbankan tanpa cawangan pada peringkat awalnya memang mendapat tamparan hebat pada kami di masyarakat di Kuala Lumpur, terutamanya kaki tangan Kuala Lumpur ya. Kita tak nafikan orang-orang di Kuala Lumpur lebih kerap menggunakan internet banking ya, daripada menggunakan ataupun pergi ke kaunter untuk melakukan transaksi. Walau macam mana pun kami gunakan ini sebagai satu opportunity atau peluang untuk memberi tahu orang ramai that BSN adalah lebih daripada servis yang kami tawarkan adalah lebih daripada institusi kewangan yang lain di Malaysia. Kami gunakan ini sebagai satu platform untuk mewawarkan kepada masyarakat setempat dan semua di Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak ya Cik Komar ya, that kita di BSN sekarang ni Tuan adalah walaupun mungkin orang di luar merasakan kita tidak sebaik perbankan yang lain, tapi dengan adanya perbankan tanpa cawangan ni ianya adalah satu seperti yang saya cakapkan tadi, platform ya, platform untuk kita beritahukan yang kita ada kelebihan daripada mereka di luar. Dan Cik Roslin atau Tuan Roslin jangan terpanjat kalau saya beritahu mungkin kita punya bilangan perbankan tanpa cawangan tak sebanyak di Selangor ya, kerana kedudukan geografi di Selangor adalah berbeza dengan Kuala Lumpur, tetapi saya juga diberitahu kita sudah mencapai lebih daripada 360 ejen perbankan di Kuala Lumpur, Cik Roslin. Jadi dengan 360 cawangan dan ejen perbankan yang kita ada dan 45 cawangan yang kami ada, dan kami rasa tidak mustahil ya kami boleh mencapai sasaran yang
dimajukan oleh pihak pengurusan. Okey, terima kasih kepada Cik Komar dan juga Puan Nuraini di atas peranan itu tadi. Dan tuan-tuan dan puan, begitulah tadi bagaimana Bank Simpanan Nasional telah pun melancarkan ejen berdaftar Bank Simpanan Nasional, di mana akses perbankan sekarang ini menjadi lebih mudah dan orang ramai boleh menjalankan urusan perbankan di mana saja di seluruh negara. Itu sahaja program kita pada hari ini, Sembang Kota Raya, sehingga kita berjumpa lagi di siaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.